Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagi chapter 3, kod khusus EPO 359. So chapter 3 ialah rectifier. Okay. So untuk video kali ni kita akan sambung dengan circuit yang baru, circuit rectifier yang baru, iaitu uncontrolled, okay, half wave uncontrolled rectifier with a capacitor filter. Okay, remember balik, dia adalah uncontrolled sebab dia gunakan diode, and dia adalah half wave sebab dia hanya pakai satu diode, yang mana satu diode ni hanya membenarkan current mengalir pada satu arah sahaja. Okay, kita tengok dia punya explanation dia. Okay, the capacitor continues to discharge during the negative half of the input voltage as well. Okay, as the input voltage begin to positive again, the diode will start conducting only when input voltage becomes equal to the minimum voltage Vmin across capacitor. Thereafter, the capacitor begin to charge again toward the maximum value of Vmax is equal to Vm, V peak. So once the capacitor has charged to the maximum value, the diode will stop conducting and another cycle of capacitor discharge begins. Okay, so ini diterangkan dalam bentuk ayat ni, macam mana proses conduction ataupun pengaliran arus berlaku dekat dalam half wave uncontrolled rectifier with capacitor filter. So dalam circuit ni dia letakkan satu capacitor parallel dengan resistor. Okay, so remember yang saya bagi tahu dalam previous video, okay, berkenaan dengan civil. Okay, apa kaitannya terhadap kapasitor dan juga induktor terhadap current dan juga voltage. Okay, so kapasitor adalah alat yang mana dia akan store voltage. Okay, induktor pula adalah komponen ataupun alat yang akan store current. Okay, so dalam bahasa layman ni, kalau awak nak mudah ingat okay, kalau ada kapasitor, dia akan store voltage. Okay, so bila dia store voltage, voltage ni dia akan lambat lah compare to current. Sebab okay, bayangkan dalam satu circuit ni, katakan ni adalah litar lumba lari okay, so dalam circuit ni voltage dan current bergerak bersama. Okay, voltage dan current bergerak bersama-sama. Okay, so bila ada kapasitor dalam circuit ni, kapasitor ni dia memilih untuk kacau voltage. Okay, dia memilih untuk kacau voltage. So bila dia kacau voltage, voltage ni akan jadi tertinggal. Okay, sebab kapasitor kacau dia, tapi dia tak kacau current, so current boleh proceed. So bila jadi macam tu, bermakna sekarang ni voltage akan lag daripada current. Okay, sebab kapasitor ni kacau voltage, jadi voltage tertinggal, jadi dia lag. Okay, dalam kes yang sama, voltage lag, current lead. Okay, so untuk tidak confusekan awak, kita hanya pegang kepada current. Okay, kita hanya pegang kepada current saja. Okay, maknanya yang saya sebut lag ataupun lead tu merujuk pada current. Okay, so bila ada kapasitor, kapasitor akan kacau voltage, menyebabkan current berada di hadapan dan voltage tertinggal di belakang, so current akan lead. Okay, so bila circuit awak ni bersifat kapasitif, maka sistem awak akan jadi leading. Okay, maknanya power factor dia akan jadi leading sebab sistem awak ni bersifat kapasitif. Okay, so if dalam circuit ni ada induktor, ada L, ada induktor. Okay, induktor ni dia akan store current ataupun dia akan kacau current. Okay, so current dengan voltage ni dia sama-sama katakan belum berlari kat litar ni. Okay, but inductor will disturb current. So at this moment, current dia akan tertinggal lah. Okay, sebab dia kena kacau. So bila current tertinggal, dia dalam keadaan lag. Okay,
So kesimpulannya, bila circuit awak bersifat induktif, maka sistem awak akan berada dalam keadaan lagging. Okay, so that is the sample lah. So mungkin awak punya idea, mungkin cerita dia macam lain. Tapi kalau saya, macam itulah. Okey, dan kita tengok pula dia punya bentuk graf. Okey, ini adalah bentuk graf input sinusoidal waveform. Okey, dia tak ada perubahan apa lah, dia clean sinusoidal waveform. Okey, ini adalah bentuk output voltage dia. Okey, inilah bentuk output voltage dia. Okey, so kalau kata sepatutnya bila tak ada kapasitor, okey, bila tak ada kapasitor on positive half cycle, okey, diode dalam keadaan forward bias, and then bila masuk negative cycle, diode akan jadi reverse bias. okey, and then bila masuk dalam keadaan positive cycle, okay, dia akan jadi forward bias balik. okey, and then masuk negative cycle, dia akan kosong balik. okey, ini adalah keadaan di mana kalau dia ada R sahaja yang awak tengok dalam circuit sebelum ni. okey, but bila kita tambah kapasitor, okey, kapasitor tu dia akan store voltage. okey, okey, so bila masa dia store, okey, dia akan store dekat bahagian ni. okey, so during 0, okey, sampailah ke peak ni, biasanya adalah pi per 2 lah. okey, daripada 0 sampailah ke peak ni, so dia akan guna masa ni untuk charge capacitor. Okay, so at this moment the voltage is being used to charge the capacitor. Okay, so bila magnitude sinusoidal voltage ni makin menurun, okay, capacitor tadi akan mula release dia punya charge. Sebab capacitor ni dia jenis, dia store cepat, dia release pun cepat. Okay, so that's sebab tu capacitor ni diguna pakai dalam flash camera. Dia store cepat, dia release cepat. Okay, so dia store kat sini, and then dia release. Okay, tapi disebabkan kita punya frekuensi laju, so dia punya tahap release rate dia tu, charge release rate dia tu taklah selaju frekuensi ni, jadi dia akan release agak slow. Okay, bermakna sepatutnya kalau ikut sinusoidal, voltage tu dah turun pergi kosong, tapi dia masih lagi sedang menurun dan masih lagi belum capai kosong. Okay, ini bergantung kepada saiz kapasitor tu. Kalau saiz kapasitor tu lagi besar, lagi lambatlah dia turun. Okay, sebab dia boleh store lagi banyak. So bila dia boleh store lagi banyak, bermakna dia nak release pun lambat. Okay, itu bergantung pada saiz kapasitor. So bila magnitude Vs dah start turun daripada peak, then the capacitor akan start release dia punya stored charge tadi. So dia akan release, okay, release, and then tak sempat lagi dia release sampai kosong, sampai habis. Capacitor ni dah sampai cycle yang baru, yang mana dekat bahagian cycle yang baru ni dia akan mula charge balik. Okay, dia akan mula charge balik. So that's why dekat sini dia naik semula. Okay, so kat sini dia charge balik. Okay, dia charge balik, naik sampai peak, and then peak ni turun semula, so kapasitor tu akan release balik charge dia. Okay, kalau kata kapasitor tu saiz dia kecil, okay, dia tak boleh store banyak, so mungkin dia akan release sampai kosong, and then dia kosong sebentar, lepas tu dia charge balik, release sampai kosong, lepas tu dia charge balik. Okay, so dia punya ripple ni, kita panggil dia ripple. Okay, ripple ni bergantung kepada saiz kapasitor tu. Okay, ikut kesesuaian lah. Kalau saiz kapasitor tu optimum, so dia punya ripple ni makin lama akan jadi makin lurus, makin straight. Okay, dan kalau kata nilai tu cukup okey ataupun optimum, and then kat sini dia turun sikit sahaja, and then dia charge balik, dia turun sikit saja. Okay, that's why dalam
DC signal ataupun graf DC, kita nampak dia adalah garis lurus. Jadi sebabkan dia dah pasang capacitor filter. So kalau pasang capacitor filter ni, okay, ada banyak let's say awak pasang dia secara parallel. Ni kat sini awak pasang, okay, ada 2-3 capacitor. So dia punya graf nanti akan jadi lurus. Okay, so that is how complete rectifier dia dapat convertkan sinusoidal kepada DC signal garis lurus. Sebab kalau sebelum ni yang awak tengok dalam circuit sebelum ni, okay, ini masih lagi kita panggil dia sebagai ripple DC. Sebab tu awak ada kira ripple factor. Okay, so ripple factor tu menunjuk pada ni lah. Okay, dia ada ripple, maknanya dia punya output DC tu bukanlah garis lurus yang sempurna lagi. Dia masih lagi dalam keadaan ripple macam ni. Okay, but kenapa kita panggil graf ni sebagai DC output? Okay, so untuk definitionnya, okay, DC ni dia cuma ada satu saja polarity. Okay, it's either dia akan jadi positif sahaja or negatif sahaja. Okay, tapi kalau dia AC, okay, kalau dia AC bermakna dia ada positif dan negatif, dia alternate, alternating current. Okay, so kalau direct current, which mean that is either positive, always positive, ataupun dia negatif, dia always negatif. Okay, that is why output ni kita panggil dia DC juga. Walaupun DC dia tu dia copy bentuk sinusoidal, ada setengah tu tak ada. Okay, kalau output macam ni, awak sambung ke lampu LED, lampu LED tu akan berkelip-kelip. Okay, lampu LED tu akan berkelip-kelip lah mengikut frekuensi yang ni. Okay, kalau kata signal awak 50Hz, maka lampu dia akan berkelip dengan frekuensi 50Hz. Okay, sebab satu cycle dia ada satu saja curve ni. So satu cycle lampu tu menyala sekali saja. Unless untuk full wave nanti dia akan ada yang satu lagi. Okay, so dalam satu cycle lampu LED kan berkelip 2 kali. So maknanya kalau signal awak 50Hz, that LED will blink 100Hz, 2 kali ganda lah. Okay, so that is the waveform shape, okay, after being effect by capacitor. Okay, so capacitor ni dia akan effect terhadap voltage. Okay, terhadap voltage. So bila dia effect terhadap voltage, maknanya kita tak boleh nak buat integration untuk kira V out average dan juga V out RMS. Okay, sebabnya bentuk dia dah bukan sinusoidal, jadi kita tak dapat nak detect dia punya line equation. Okay, kalau macam ni kita boleh tahu ini adalah sin omega t, tapi yang ni bukan sin omega t, so kita tak boleh nak integrate. Okay, so untuk awak just kena tahu je lah, okay, what is the effect of the capacitor after being installed parallel with the load. Okay, next kita tengok half wave uncontrolled rectifier with RL load. Okay, so kita tengok balik kenapa dia half wave. Sebab dia gunakan satu saja diode yang mana dia membenarkan current terkondak one way sahaja. Okay, one way sahaja, which mean that on the output only half cycle saja akan appear. Okay, and then sebab apa dia uncontrolled? Sebab dia guna diode. Kalau control dia guna thyristor. Okay, dan dia adalah dia punya load dia ialah RL load, which is series resistor and also inductor. Okay, now if we look at the output, okay, now if we look at the waveform, okay, first waveform is standard, VS, input voltage, clean sinusoidal. Okay, so undisturbed sinusoidal yang sempurna lah. Okay, on the VDC ataupun average output voltage, so it is recorded. Okay, dia akan keluar
satu complete cycle, kosong, naik puncak, turun kosong, and then diturun sedikit ke negatif, and then barulah dia patah balik ke kosong. Okay, and then cycle kedua sama juga. Dekat kosong ni dia mula naik, okay, and then dia turun sampai pi. Lepas tu dia terlajak sikit ke bawah ke bahagian negatif, and then naik kosong balik. Okay, so yang saya cerita tadi, induktor ialah equipment yang akan store current. Okay, induktor ialah equipment yang akan store current. So sama macam case capacitor tadi, bila current conduct on positive half cycle, induktor ni akan store current. Okay, dia akan store current. So bila current, kita tengok gambar dia current Okay, so kalau awak perasan, at the beginning ni, okay, at the beginning ni, current ni dia macam lambat sikit naik. Okay, sebab apa? Sepatutnya dia naik awal, tapi charge yang awal tu digunakan untuk di store kat dalam induktor. Okay, sebab tu dia lambat sikit, sebab tu dia lag. Okay, sebab tu sistem induktif kita panggil dia lagging, tu dia lambat sikit. Okay, and then at this moment, okay, kalau dekat pi ni, okay, biasanya kalau kita ada resistor sahaja, bila voltage cecah kosong, which mean that current will also cecah kosong. Okay, tapi dalam case ni di mana ada induktor, okay, voltage dah cecah kosong tapi current masih lagi atas daripada kosong, besar daripada kosong. Okay, sebab pada waktu ni induktor tengah discharge. Okay, voltage dah turun lebih tapi current masih lagi belum jadi zero sebab dia tengah discharge lagi. Okay, so dia akan discharge sampailah dia akan jadi kosong. Okay, sampailah dia akan jadi kosong. Okay, so dalam slide ni dia akan tunjuk current naik and then turun melepasi daripada pi dan stop dekat satu tempat, yang mana tempat ni kita label dia as beta. Okay, beta ni kita panggil dia, okay, beta ni kita panggil dia extinction angle. Okay, beta ni kita panggil dia extinction angle, dan rumus untuk dapat beta ni ialah beta sama dengan pi plus V. Okay, beta ni kita kira kalau equation dia sama dengan pi plus V, sebab pi kat sini and then dia kena plus certain amount of angle untuk dia sampai dekat beta. Okay, dan angle yang ditambah tu adalah V. So macam mana nak kira V? V sama dengan tangent inverse omega L over R. Okay, omega L ni apa? Okay, omega L adalah 2 pi FL. Okay, semua pernah dengar. Okay, 2 pi F tu ialah omega, 2 pi darab frekuensi ialah omega, and then darab dengan L. So this is how kita dapat nilai angle V tadi. Okay, so awak kena hati-hati. Okay, bila kalkulator awak dalam mode radian, awak masukkan nilai ni dan awak kira, V yang awak akan dapat tu adalah dalam mode radian. Kalau V yang awak kira ni masa kalkulator awak dalam mode degree, maka nilai dia ialah darjah. Okay, so nak selamat, untuk calculation EPO 359, semua nilai angle perlu ditukarkan kepada radian. Okay, so saya ulang. Okay, dalam EPO 359, semua nilai angle ataupun sudut perlu ditukarkan kepada radian. Okay, so kalau kita tengok bentuk waveform voltage ni, okay, so bentuk waveform voltage dia tak ada terganggu ataupun berubah bentuk, dia cuma terpotong di certain bahagian saja. Jadi bila dia tak berubah bentuk, dia akan ambil certain bentuk daripada sinusoidal ni,
maka dia boleh dikira, dia boleh kita boleh buat integration. Okay. So kalau tengok dia punya gambar ni, okay, graf voltage dia mula dekat kosong dan dia akan habis dekat beta. Okay. So kalau kita nak integrate dia punya average output voltage ataupun Vout RMS, okay, kita boleh tulis sebagai Vout average ataupun VDC is equal to 1 over 2 pi integration from 0 to beta, okay, dengan line equation dia ialah Vm sin omega t di omega t. Okay. Kalau kita nak kira dia punya Vout RMS, okay, Vout RMS, okay, saya bawakan square root ke sebelah kiri, saya letakkan di square, okay, sama dengan 1 over 2 pi integration from 0 to beta, and then kita kena integrate Vm sin omega t square di omega t. Okay. So this is the expression if you want to integrate the Vout average and the Vout RMS. Okay, seterusnya kita tengok pula half wave uncontrolled rectifier circuit with free RL load with freewheeling diode. Okay, kita tengok half wave RL circuit with a freewheeling diode. Okay, so the freewheeling diode provide a path for the current in the inductor and thereby relieve the rectifying diode from conducting during reverse bias mode. Okay, so basically kenapa dia nak kena buat circuit yang ada freewheeling diode ni? Okay, sebab dia ialah ni circuit yang tadi punca dia. Okay, so kalau awak tengok balik dia punya output voltage dia, okay, so output dia ada bahagian positif and dia ada sedikit bahagian negatif. Okay, so back to definition direct current okay, ataupun direct signal dan direct current tu. Okay, maksud DC ialah the output can only have one polarity saja. Okay, especially untuk voltage. So DC dia kena ada satu polarity saja. It's either positive or negative only. Dia tak boleh ada positif dan negatif. So dalam case circuit yang ni, kalau kita tengok output dia, dia ada positif and dia ada negatif. Bermakna dia tak capai definition DC tu. Okay, dia akan jadi alternate juga yang ni. Okay, dia ada positif, negatif, walaupun value dia tak sama besar. So in order to eliminate bahagian yang terlebih ni, okay, dia nak eliminate bahagian terlebih ni, so that's why dia masukkan freewheeling diode. Okay, dia masukkan freewheeling diode so that bukan kata current ni tak ada. Okay, current ni tetap ada. Current ni bentuk dia sama je macam ni, cuma dia akan alihkan current ni supaya current ni dia tak return ke source. Okay, so dia akan alihkan current yang lebih ni ke tempat lain ataupun laluan lain supaya dia tak return ke source. Sebab bila dia return ke source, voltage akan appear ada negatif. Okay, so dia alihkan macam mana? So that current will be divert to freewheeling diode. Okay, sebabnya kalau kita tengok balik, okay, kawasan ni selepas pi ni, okay, kawasan ni selepas pi ni sebenarnya dia dah masuk region negative half cycle. At this moment current sepatutnya flow dari counter clockwise. Okay, so tapi disebabkan ada current yang masih lagi disimpan dalam inductor tadi, maka current ni tak boleh lagi nak tolak dia. Dia kena habiskan dulu. Okay, baru dia boleh pusing balik.
Okay. So in order to block ataupun untuk alihkan discharge current tadi supaya tak mengganggu counterclockwise punya current ni, so kita provide satu path ke dia. Okay. Kita letak dia freewheeling diode kat sini. Okay. So discharge current tadi boleh circulate dalam ni, and bila dia tak return ke source, bahagian lebihan ni boleh dihilangkan, boleh dipadam lah, ataupun can be eliminate. Okay. So that is the function of the freewheeling diode. Okay. Sebab tu dia kata provide path for the current in the inductor. Okay. Current apa? For the discharge current. Okay. Current yang di discharge. Then dia punya output voltage yang mana ada lebihan negatif tadi dah akan jadi normal macam pakai circuit yang R sahaja. Okay, padahal dia ada RL tapi dengan menggunakan freewheeling diode, so kita dapat hilangkan lebihan negatif voltage tadi tu. Okay. Jadi kalau kata awak perlu integrate average output voltage ataupun RMS output voltage daripada waveform ni, okay, awak kena train So V out average is equal to 1 over 2 pi integration from 0, dimula kat kosong, and dia stop ataupun dia jadi kosong balik dekat pi. Okay. So kalau macam ni lah awak nak integrate. Okay, kena fahamkan bentuk graf ni, baru tahu nak integrate daripada mana sampai mana. Okay. Kalau V out RMS sama je lah, cuma ni awak kena squarekan dan square root semua. Okay, example ni boleh try. Okay, so saya dah bagi dalam slide ni dah ada solution, tapi saya nak awak cuba buat sendiri dengan merujuk cara yang saya buat example 1 kat dalam video. And awak kira semua parameter yang ditanya dekat dalam example 1. Okay, so untuk video kali ni saya stop dulu sampai sini. Okay, nanti kita akan sambung pula dengan video yang lain. Terima kasih.